Tindakan tegas jika sentuh kedudukan raja-raja. DNAA kes Ahmad Zahid, keputusan Peguam Negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Institusi raja-raja wajib dipertahan ketika menggulung perbahasan kajian separuh penggal RMK ke-12. Perdana Menteri menegaskan sebarang isu berkait 3R khususnya menyentuh kedudukan raja-raja mesti diambil tindakan tegas. Ini perlu untuk berlaku adil kepada raja-raja. 3R ini kalau soal menentang Perdana Menteri atau kerajaan, saya tak mau gunakan. Saya beritahu betul ada undang-undang, tapi sebelum kita pindah, saya tidak mau ini digunakan. Tetapi bila menyentuh kedudukan raja-raja, itu keputusan raja-raja supaya tindakan diambil kerana kita harus berlaku adil kepada raja-raja. Dia tak boleh jawab di parlimen. Dia tak boleh jawab dalam media, dalam perbahasan biasa. Oleh demikian, institusi raja dalam perlembagaan itu jelas. Tapi kalau menyentuh raja-raja, itu terserah kepada raja-raja yang telah juga memaklumkan kepada Peguam Negara, memaklum kepada polis, melaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa mereka tidak mahu diheret dalam perbincangan politik dan kenyataan terbuka telah pun dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja dan juga Sultan Selangor selaku pengurusi MKI. Jadi tolong. Masih mengenai isu 3R, penganalisis USM Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata kedudukan Raja-Raja Melayu memainkan peranan yang cukup besar bagi memastikan perkara yang sudah dipersetujui dipertahankan. Ia termasuk isu yang berkaitan dengan agama, kedudukan bahasa Melayu, keistimewaan Bumiputera dan kedudukan raja. Dipertahankan. Barang siapa yang menghina, mengaib dan juga melahirkan kebencian kepada institusi seperti ini wajar diheret kepada pendakwaan serta-merta supaya ianya tidak berulang dan juga tidak memberikan gambaran ataupun isyarat yang salah kepada masyarakat. Sementara itu, menurut pensyarakanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Melaka, Syafizah Abdul Wahab, peranan mempertahankan institusi diraja merupakan tanggungjawab semua rakyat Malaysia yang merupakan lambang kedaulatan sesebuah negara. Justru kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu sentiasa menghormati dan terus mempertahankan kedaulatan institusi raja berperlembagaan. Dan dalam masa yang sama, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan serta keistimewaan orang Melayu serta kepentingan kaum-kaum lain seperti di Sabah dan Sarawak dan juga kaum-kaum lain di Semenanjung yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan perlu sentiasa dipertahankan dan dipelihara. Oleh itu, saya merasakan bahawa rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mesti menghormati dan mempertahankan kedudukan institusi beraja. Perdana Menteri menegaskan beliau tidak campur tangan dalam keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata beliau meminta penjelasan bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan jika boleh memohon Tan Sri Idrus menangguhkan keputusan tersebut. Akhirnya keputusannya Peguam Negara. Betul saya bila disegah secara biadab, saya jawab. Dan saya kata memang betul. Putrajaya tahu ini pentadbiran dulu dan Peguam Negara yang lama. Sebab tu dia tak tahan nak dengar penjelasan. Sudah, ini betul. Yang betul, kerana mereka biasa dengan sistem itu, mereka ingat saya teruskan dengan sistem itu. Bagi saya peluang. Ya. Sebab itu saya jawab dengan Yang Amat Berhormat, bagi saya keputusannya Peguam Negara. Discretion dia. Tapi mengapa buat tuduhan melulu dan kurang sopan menyerang Perdana Menteri dan menganggap saya campur tangan? Apa bukti saya campur tangan? Ya. Peguam Negara itu Peguam Negara yang dipilih oleh Ketua Yang Berhormat. Dan saya tidak tukar Ketua Peguam Negara itu. Saya lepas itu dituduh bincang. Saya bukan bincang, saya tanya. Apa alasan? Apakah alasan kuat untuk berikan DNAA? Kemudian SPRM buat keputusan mengatakan siasatan diteruskan dan kalau ada bukti tambahan
akan teruskan pendakwaan. Jadi saya diminta sekarang seolah-olah mesti arah peguam negara. Kalau saya arah peguam negara dakwa TPM 1, saya jadi hero. Sementara itu, penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, pihak pembangkang perlu faham bahawa situasi dialami ketika mereka memerintah negara tidak sama seperti situasi sekarang. Dalam konteks ini, pihak menyiasat ialah SPRM, pihak berkuasa ataupun polis, mana tugas mendakwa ialah pihak pejabat pendakwa raya dari pejabat peguam negara. Manakala yang membuat keputusan ataupun menghakimi ialah pihak hakim. Jadi, sesuai dengan pemisahan tersebut, pemisahan itu, Putrajaya tidak akan campur tangan seperti apa yang mungkin pernah berlaku sebelum-sebelum oleh kerajaan terdahulu mengenai keputusan mahkamah. Atau Perdana Menteri tidak akan campur tangan yang sudah dimuktamadkan oleh pihak kehakiman. Jadi kita lihat Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan tidak akan membuat dasar campur tangan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Kita tahu dalam Membawa konsep Malaysia Madani ke pentas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah ke-78. Penampilan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka memperjelas kerangka Madani di samping berkongsi usaha Malaysia menangani krisis iklim dan mengambil tindakan ke arah mencapai agenda 2030 selari tema Unggah tahun ini. Laporan Nuriati Nordin dari New York, Amerika Syarikat. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Perdana Menteri turut akan memberi pandangan berhubung isu-isu global dan peranan yang perlu dimainkan masyarakat antarabangsa dalam menangani pelbagai cabaran bersama. The Madani framework, this is very important for us to let the world know as well what it is all about, the framework analysis. Kenyataan negara dijadual disampaikan Perdana Menteri pukul 10 pagi waktu tempatan Jumaat ini bersamaan pukul 10 malam waktu Malaysia. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa kepimpinan dunia, antaranya Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. Juga mengadakan pertemuan dengan kepimpinan Iraq, Iran dan Sri Lanka. Mereka yang kita temui nyatakan hasrat mereka untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pertama. Yang keduanya, untuk mendengar ucapan daripada beliau selaku seorang yang sudah lama berada dalam dunia politik dan juga dunia antarabangsa. Dan dalam perbincangan-perbincangan itu, mereka menghargai pandangan Malaysia dan untuk kita mara ke hadapan. Perdana Menteri juga akan menyertai perbincangan meja bulat bersama syarikat-syarikat Fortune 500 dan sesi libat urus bersama Invest Malaysia New York. Jumaat ini, Datuk Seri Anwar dijemput menyampaikan khutbah Jumaat di Islamic Cultural Center New York. Beliau merupakan pemimpin negara luar pertama diberikan penghormatan besar ini. Keutamaan pembangunan ekonomi negara turut mengambil tempat dalam lawatan kerja Perdana Menteri ke New York ini dengan memasukkan sekali program dan mesyuarat khas bersama usahawan dan pelabur baharu yang berpotensi dari Amerika Syarikat. Juga sesi perbincangan mengenai hubungan Malaysia-Amerika Syarikat, kesan persaingan Amerika Syarikat China terhadap Malaysia dan kepentingan diplomasi Malaysia di Asia Tenggara melalui sesi perbincangan bersama ahli-ahli CFR. Nuriati Nordin, RTM, New York. Bagi mengatasi isu kekurangan bekalan beras dalam negara, kolaborasi bersepadu antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan diperkasa. Justru, pemangku Menteri KPDN, Dato' Amizan Muhammad Ali berkata, pihaknya akan mencadangkan perluasan bidang kuasa kepada penguatkuasa KPDN untuk membantu KPKM pada mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL esok. Pendekatan merentasi semua peringkat, dan bila kita sebut whole of nation approach itu tidak boleh lari, ia berbalik kepada antara komponen kerjasama dan peranan agensi-agensi kerajaan.
Jadi saya fikir across the board Kementerian Pertanian boleh bekerjasama dengan KPDN dengan lebih rapat untuk melalui akta sedia ada itu, dengan adanya extension of authority itu kita dapat membantu. Komitmen kita adalah untuk membantu Kementerian Pertanian demi kepentingan rakyat. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan bekalan barangan keperluan harian di 2 pasar raya di Selayang. Inisiatif Jualan Rahmah Beras akan dilaksanakan di setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasar Hidup Fuziah Salih berkata, melalui inisiatif itu beras import akan dijual dengan harga diskaun istimewa serta mampu milik. Kalau jualan rahmah bergerak, kita boleh jual 5 kilo tu RM13. RM13, RM14, lebih kurang lah itu harga dia. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk jual macam tu juga. Ujar beliau lagi, harga diskaun ditawarkan itu merupakan subsidi dengan peruntukan RM150 juta di bawah program Jualan Rahmah. Inisiatif Jualan Rahmah Beras juga akan mengambil pendekatan sama seperti Jualan Rahmah Bergerak yang menyasarkan golongan memerlukan seperti di kawasan B40. Sementara itu, Jualan Rahmah Beras yang bakal dilaksana KPDN menerima reaksi positif. Sangat-sangat susahlah untuk kita sebagai peniaga ni. Percepatkanlah sebab kita ni sebagai peniaga ni beras utama lah kan. Kami sebagai peniaga ni amat-amat berharaplah untuk pihak kerajaan percepatkanlah. Orang kata kan sebabnya peniaga kecil ni orang kata kesian. Beras terlampau mahal. Sebarang pengecualian pegangan ekuiti perlu disertakan dengan justifikasi yang jelas dan meyakinkan untuk dipertimbangkan. Demikian penjelasan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berhubung pemberian pengecualian kepada Starlink untuk beroperasi walaupun ia merupakan 100% pemilikan asing. Diberikan kepada Starlink, faedah dan nilai yang dibawa masuk oleh Starlink ke Malaysia, terutama dalam menangani jurang liputan di kawasan yang masih belum diliputi, adalah antara faktor yang dipertimbangkan. Di samping perkhidmatan yang disediakan oleh Starlink di peringkat global, serta penganugerahan status Malaysia Digital kepada syarikat tersebut. Jelas beliau lagi, pendekatan membenarkan pegangan ekuiti asing sebanyak 100% bukan pendekatan baharu dan telah dilaksanakan seawal 2010. Pertimbangan yang sama turut dibuat bagi 3 syarikat lain yang beroperasi dengan 100% ekuiti asing pada skala global, iaitu NTT MSC Sendirian Berhad, AT&T Worldwide Network Services Malaysia Sendirian Berhad dan BT Systems Malaysia Sendirian Berhad. Bersua kembali, sektor kewangan Islam memerlukan 2 asas penting bagi menzahirkan impak ketara dan penyelesaian kewangan yang inklusif. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, BNM, Dato' Abdul Rashid Ghaffur, asas tersebut termasuk inovasi berkesan untuk ekonomi dan transformasi kemampanan serta menggandakan pelaksanaan kewangan berasaskan nilai. The space for innovation in Islamic finance is vast, and yet to this day, the full potential of Islamic finance has not been fully optimized as a tool for meaningful change to meet the world's financial needs. We have diverse Sharia contracts and instruments which can be tailored to engineer solutions that can serve the varying needs of different segments of society.
Tambah beliau, dalam kewangan Islam, Malaysia turut mempunyai keupayaan dalam menggabungkan kewangan menggunakan jenis modal yang berbeza. Ia juga membuka jalan penyelesaian kewangan yang lebih berkesan dan berpegang kepada prinsip syariah. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2023 edisi ke-19 yang merupakan pameran halal terbesar di dunia berjaya mencatat jualan 3.11 bilion ringgit. Ia melebihi sasaran awal 2.5 bilion ringgit sebanyak 24% sekaligus menekankan kepentingannya sebagai platform perdagangan global terulung bagi industri halal. Dalam satu kenyataan, Matrik berkata jualan itu disumbangkan oleh perjanjian perniagaan daripada dua program utama MIHAS iaitu program penyumberan antarabangsa untuk pengeksport Malaysia dan pameran perdagangan utama melibatkan pempamer 40 negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pencapaian jualan lebih 3 bilion ringgit itu amat membanggakan. Menerusi Pelan Induk Industri Halal Malaysia 2030, 266 bilion ringgit sumbangan industri disasarkan atau 11% daripada KDNK. MIHAS telah berlangsung selama 5 hari bermula 11 September. Penglibatan usahawan desa dalam pendigitalan perniagaan mampu meningkatkan hasil jualan dan pendapatan sehingga 30% selepas tempoh setahun secara dalam talian melalui platform e-dagang. Ia susulan pola pemasaran telah mula bergerak ke arah era digital sejak pandemik COVID-19 lalu. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, lebih 90% usahawan berjaya mencapai sasaran jualan melalui penyertaan berkenaan. Boleh dikatakan 90% lebih usahawan-usahawan yang telah mencapai sasaran jualan mereka tu lebih daripada 30%. Okey, jadi ini pencapaian yang amat menggalakkan dan tentu sekali melalui program pendigitalan usahawan pada hari ini kita nak orang kata apa, kita dah ada program Desa Mall dan kita lengkapkan lagi dengan kemahiran digital kepada usahawan kita. Pelbagai pendedahan kepada para usahawan juga diberikan termasuk kursus dan latihan asas berkaitan perniagaan dalam talian selain merangkumi kaedah penjualan, pemasaran produk, promosi dan lain-lain. Kita dibentangkan atau dibuka minda kami untuk pendigitalan dan juga sistem yang baru yang kami baru temui lah. Yang mana ia adalah sistem yang memudahkan pengurusan kami secara sistematik. Program ni sangat bermanfaat pada saya sebab saya ditunjukkan untuk maksudnya saya diberi peluang untuk berada di dalam Desa Mall. So saya maksudnya boleh meletakkan barang saya di situ sebab selama ni saya berada di desa jauh belakang. Jadi orang tak nampak barang saya. Macam-macam saya belajar kat sini dan banyak ditunjuk ajar tentang online marketing. Lepas tu boleh buka akaun bank apa semua. Dan saya sebelum ni peniaga orang kata dalam desa lah. Tak kenal tentang marketing online. Dan sekarang saya datang sini saya dapat terima banyak tentang online marketing. Seramai 269 usahawan di bawah Rizda menyertai program pendigitalan usahawan desa PPU di Johor. Siri ke-6 bakal dilaksana di Alustar, Kedah bulan hadapan.